أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بحسن الختام إن الله تعالى على كل شيء قدير. Kita mohon daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan niat yang ikhlas kerananya, dan kita mohon daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kefahaman di dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini di dalam kitab Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, kita telah sebut tentang dosa orang yang dia meninggalkan salat, orang yang dia melengah-lengahkan pelaksanaan haji, dan juga orang yang melengah-lengahkan salat sehingga dia salat di akhir waktu, sehingga dia salat setelah habis waktunya. Insya-Allah sambung kita. Kata pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa taala, wal istihanatu liman la yarju wafa'an lidainihi. Kata pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berhutang. Berhutang bagi orang yang tidak ada harapan untuk melangsaikan hutang. Min jihatin zahiratin, dari sudut, kalau kita tengok dari sudut zahirnya, memang dia tidak mampu untuk melunaskan hutang. Walam yu'lim da'inahu bidzalik, dan dia tidak pula bagi tahu kepada tuan hutang, pemiutang, akan hal tersebut. Tu dia punya ulama-ulama dia sebut tentang dosa ini. Maknanya dia nak berhutang, satu isu dia nak berhutang. Dia tahu bahawa kalau dia berhutang, dia tak boleh bayar hutang. Dan bila dia tahu dia tak boleh bayar hutang yang dia nak berhutang ni, dan dia pula tak bagi tahu kepada orang yang dia nak berhutang dengannya bahawa kalau dia berhutang dengannya, dia tak mampu untuk bayar. Dia tak khabarkan keadaan peristiwa dia ni. Maka ni namanya dosa. Dan dosa ni tuan-tuan termasuk di antara dosa badan. Ini dosa. Maknanya kalau dia tahu daripada awal, dia pergi kepada seseorang, lalu dia kata saya nak berhutang, keadaan dia berlaku mana? Kata ulama, keadaannya secara zahirnya dia tidak mampu untuk bayar hutang tersebut. Dia tidak ada harapan untuk bayar hutang tersebut. Apa maknanya? Kata ulama, tidak ada harapan ini secara zahir. Lagu mananya? Dia tak ada kerja untuk dapat keuangan bagi bayar. Itu contohnya. Atau dia tidak ada keuangan. Misal contoh, dia tak ada tanah, dia tak ada kereta yang boleh jadi bahan itu jadi cagaran nanti. Dia tidak ada milikan yang lain, dan juga dia tak ada kerja yang dia boleh kerja dengannya nanti untuk bayar hutang tersebut. Tapi dia nak berhutang juga dengan orang tersebut, maka dia tak beritahu keadaannya ini kepada orang yang dia nak berhutang dengannya, dengan pemiutang. Maka orang ini yang minta hutang ini, yang datang minta hutang, maka dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh di dalam dosa. Baik. Inilah keadaan yang dia jadi dosa tu. Baik, soalannya, jika dia dah bagi tahu, kalau dia bagi tahu saya nak berhutang, tapi kalau saya berhutang saya kerja tak ada, dan saya apa-apa pun tak ada, Tapi nak berhutang, kerana saya nak berhutang harta, nak berhutang sekian.
Bila dia beritahu, dia khabarkan keadaan dia ini kepada orang yang dia nak berhutang dengannya, dan orang itu terpulang sebenarnya kepadanya, dia nak bagi hutang juga ataupun tidak. So kalau dia tak bagi hutang, tak ada isu lah. Baik, kalau dia nak bagi hutang juga, maka orang tadi yang datang minta hutang dan dia bagi tahu bahawa dia ni tak ada harapan untuk bayar dengan situasi yang sekarang ni. Dia tak ada kerja, sekarang ini dia tidak ada milikan yang boleh dia bayar balik. Dia dah bagi tahu keadaannya, tapi orang tu tetap belas kasihan, dia bagi juga orang tu berhutang. Maka ada tak dosa orang tadi yang macam kita sebut tadi, hal keadaan pertama tadi? Tak. Jadi dalam hal kedua ini, orang yang minta hutang tadi dalam keadaan situasi, dia dah khabarkan situasi dia kepada orang tersebut. Orang tersebut memang nak bagi hutang juga, walaupun dia tahu keadaan orang ini dia tak mampu bayar, dia tak ada kerja dan dia tidak ada milikan yang lain boleh bayarnya nanti. Maka tidak ada dosa bagi orang itu yang dia minta hutang dengannya. Ini tuan-tuan situasi dalam isu ini. Dan di sini, kalau sekiranya satu masalah kita nak pergi ke depan sedikit. Kalau sekiranya orang yang dia minta hutang tersebut, dia ada kerja atau dia ada pekerjaan yang dia boleh buat dengannya, nanti dia boleh bayar insya-Allah, dengan dia ada harapan lah. Mungkin sekarang dia tak ada lagi, tak boleh bayar terus, dia boleh kerja dengannya, nanti dia boleh bayar. Atau dia ada milikan untuk dia bayar nanti. Maka kalau dia pergi minta hutang, boleh tak dia berhutang? Boleh, tak ada masalah. Baik, orang yang sama, yakni orang yang mana dia nak berhutang, dia ada harapan untuk bayar. Tapi contoh dia ada kerja, cuma ketidakupayaan nak membayar hutang itu dia berterusan. Ialah ada kerja dia boleh buat dengannya, dia boleh bayar sedikit demi sedikit. Tetapi dia tak mampu untuk bayar tu, lunaskan ke semua hutang-hutangnya, sehingga berterusan sampai dia mati. Lagu mana? Kan ada situasi begitu kan? Ialah dia ada harapan, ada kerja dan ada milikan, sehingga dia nak bayar hutang tersebut. Tapi dia still lagi, makna dia masih lagi tak mampu untuk dia bayar hutang, sehingga dia mati. Baik, orang macam ini adakah diazab nanti di hari akhirat? Ini soalan yang ulama datangkan. Maka Al-Imam As-Subki rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kata, dia tidak dikenakan balasan yang buruk di hari akhirat. Orang ini, dia tidak dikenakan balasan buruk di hari akhirat. Kenapa? Kerana ulama dia bincang tentang isu mazlamah. Mazlamah ni apa dia? Benda yang dibuat menzalimkan pihak yang satu lagi. Contoh yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man kana li akhihi indahu mazlamatun." Kalau sekiranya dia dengan saudaranya seorang lagi itu dia ada mazlamah, dia ada buat kezaliman kepadanya, fi ardihi aw malin, pada sama ada pada kehormatannya atau pada hartanya. Misal contoh pada kehormatannya, dia dulu masa dia duduk di atas dunia, dia duduk celah orang ni. Itu maknanya mazlamah. Dia telah buat zalim kepadanya dan mencela orang Muslim, tuan-tuan, hukum dia dosa besar. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dalam hadis Rasulullah, sibabul muslim fusuq, mencaci maki orang Islam ini, maka dia termasuk di antara dosa besar. Fusuq maknanya dosa besar. Dia datang jumpa seseorang, dia kata, "Wahai bodoh," misalnya contoh. Itu caci dia tu di hadapan dia. Kalau orang Arab dia kata apa? Ya himar. Ya himar, misalnya contoh. Itu dia panggil syatam. Dia caci orang tersebut, dia hina orang tersebut.
Atau dia kata hei lembu. Itu perkataan yang tak cantik tu. Dan hari ni mula anak-anak muda ni dia guna perkataan yang macam ini untuk dia hidup. Oi sial, hei bodoh. Jadi perkataan biasa yang kita orang tua ni, kita ibu bapa ni perlu tegah perkataan yang mencaci orang muslim yang lain, walau dia jadi kebiasaan dalam logat tertentu, maka tinggalkan dia. Walaupun kita kata saya dah biasa dalam bahasa saya sebut natemu, misal contoh, kita dah biasa sebut begitu, atau kita sebut dengan bahasa, ikutlah bahasa yang lain yang dia adalah mencaci orang muslim, maka tinggalkan dia, kerana dia bukan adat para ulama. Kerana adat itu jika dia bertepatan dengan syarak amal, tapi jika dia bercanggah dengan syarak maka ditinggalkan dia. Kita tinggalkan dia, jangan kita beramal dengannya. Dan dia bukan di antara adat orang sufiyah bertutur kata dengan perkataan yang seperti itu. Baik. Dan juga termasuk di dalam menzalimi saudaranya pada kehormatannya ialah mengumpat. Mengumpat ni ulama dia kata, kalau sekiranya kita dalam hadis Nabi kata falyastahillahu qabla an yakuna lahu dinarun wala dirham. Hendaklah kita minta halal, minta berlepas diri daripada orang tersebut di dunia ini sebelum di hari akhirat. Baik, lagu mana cara kalau dah kita mengumpat kepada dia dan kita nak lepaskan diri kita di dunia ini sebelum kita dihadapkan di hari akhirat nanti dengannya? Maka ulama dia kata, tengok, kalau pada asalnya kita barang yang kita mengumpat itu kita nak kena bagi tahu dia bila kita nak minta halal dengannya. Maka dulu ada saya duk sebut kamu ini begini. Maka kita tengok, andai kata orang ni saya sebut barang yang saya dah mengumpat dengannya ini tak membawa kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Benda ni boleh dirunding, maknanya benda yang boleh dirunding dia boleh terimalah insya-Allah. Maka hendaklah kita bagi tahu apa yang telah kita umpatkan tersebut. Tapi kita ada ghalabatul dhan dalam hati kita ni, kita ada sangkaan yang kuat. Kalau duk sebut yang kita dah duk sebut masa muda tentang dia ni, barangkali tak pasal-pasal pergi sebut dia tumbuk. Ni dia datang kemungkaran lebih besar daripada itu. Maka jangan sebut. Cakap cukup dulu dah pernah ada sebut benda tak elok, maka tak naklah sebut benda ni, maka minta halal di dunia ini sebelum di hari akhirat. Kalau kita ada sangkaan yang kuat bahawa apabila kita sebut kepadanya bawa datang perkara yang lebih besar, kemungkaran yang lebih besar daripada itu, maka ditinggalkan dia, jangan bagi tahu. Kita bagi tahu secara umum, dulu pernah ada sebut tentang mengumpat, maka minta maaf di dunia ini sebelum di hari akhirat. Maka Nabi SAW perintah kita di dunia ini, ketika ada dinar dan dirham masih lagi bernilai, wang ringgit ini, dinar, emas dan perak ni masih bernilai lagi. Tetapi bila kita dah mati nanti tidak ada lagi an yakuna lahu dinar, sebelum tidak ada lagi nilai dinar dan dirham. Hari akhirat ni bayarlah banyak mana sekalipun. Kita ada duit, kita ada harta, nak bayar untuk tebus segala-galanya. Di hari akhirat tak ada dah tuan-tuan. Walaupun sebanyak mana harta ada sekalipun, dah tak ada nilai dinar dan dirham di hari akhirat. Di dunia ni ada nilai lagi. Baik. Idza mata, persoalannya Nabi ulama kata bila dia mati, katakan dia tak sempat minta halal di dunia ini, apa jadi tuan-tuan? Dia dah buat zalim pada maruahnya, pada kehormatannya, dan satu lagi pada hartanya. Dia dah curi hartanya, misalnya contoh. Dan dia tak pulangkan. Atau dia buat zalim padanya. Maka lagu mana? Contoh dia, harta lah. Dalam kita duk bincang pasal harta tadi, hutang dan sebagainya. Baik. Maka kalau sekiranya kata ulama dia ada hasanat, dan kata-kata ulama ni dia ambil daripada hadis juga. Kalau dia ada kebaikan, orang yang dia buat zalim ni dia ada kebaikan, maka orang yang dizalimi tadi diberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang telah dia buat sekadar banyak mana kezaliman yang dia telah lakukan kepadanya. Maka diambil
kebaikan hak kita buat dulu yang dah jadi pahala ni, maka dipindah kepada orang yang dia buat zalim ketika di dunia dulu, yang kita tak berlepas diri, kita tak minta halal daripadanya di dunia ini sebelum di hari akhirat. Maka hak amalan kita tu hilang pahalanya, jadi ke dia, dapat ke dia. Baik tu yang ada kebaikan, yang ada pahala. Bayangkan kalau orang tu tak ada pahala, atau dia ada sedikit je, tak cukup dengan hak dia buat zalim banyak lagi. Atau memang tak ada kebaikan dia. Tak ada kebaikan. Lagu mana nak buat? Kata ulama, diambil kejahatan orang yang dia telah buat zalim, dosa-dosa orang yang buat zalim itu, maka dipikulkan ke atasnya. Maka dipikulkan ke atas orang tersebut. Ini hadis dia tentang mazlamah, tentang seseorang yang dia buat zalim kepada saudaranya. Baik, tadi balik pada isu yang kita nak sebut tadi, ialah orang yang dia minta hutang. Dia minta hutang, dia ada harapan untuk bayar. Cuma sekarang tak boleh lagi lah, dia ada kerja, dia boleh kerja dengannya untuk dia dapat, untuk dia bayar hutang tersebut. Dia cuba bayar sedikit demi sedikit, tetapi dia dia berada dalam keadaan tak mampu tu sehingga mati. Maka adakah dia masuk dalam hadis tadi? Kira-kira dia nak kena kalau kebaikan hak dia buat nanti diberi kepada saudaranya, kalau tak ada kebaikan dipikulkan kepadanya kejahatan saudaranya, adakah balasan buruk baginya di hari akhirat? Maka Imam As-Subki dia kata tidak ada perkara ini kepadanya. Bagi orang ini tidak dibalas dengan balasan yang buruk ke atasnya, kerana dia pada asalnya mampu untuk bayar dan dia cuba untuk bayar, tetapi dia meninggal sebelum dia mampu betul-betul untuk bayar. Dan Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan seseorang itu dengan sesuatu sehinggalah dia mampu. Maka ni tuan-tuan, cerita apa ni tentang orang yang nak berhutang dan situasi dia jadi dosa bila dia tak ada harapan untuk bayar, dan dia pula tak cerita kepada tuan yang dia nak berhutang tersebut bahawa dia tidak ada harapan untuk bayar. Dia tak cerita, dia tak ada kerja, situasi dia tu dia tak cerita. Maka dia pergi minta hutang, maka itu adalah dosa. Itu tajuk asal tentang dosa ini yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, kita sambung lagi, pindah kepada dosa yang seterusnya. Kata dia lagi, wa'adamu inzaril mu'sir. Dan di antara dosa juga ialah tidak memberi tempoh kepada orang yang susah bagi melunaskan hutangnya. Ini maknanya pihak yang sebalik ini. Tadi kita sebut tentang orang yang bagi pihak orang yang berhutang, orang yang ingin berhutang. Sekarang ini pemiutang. Baik, pemiutang ini dia boleh jatuh di dalam dosa maksiat badan. Disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, jika dia tidak beri tempoh kepada orang yang betul-betul susah. Ini bukan yang tak susah, ini orang yang betul-betul susah untuk melunaskan hutangnya. Maka ini termasuk di antara dosa badan. Ulama dia masukkan ini di antara dosa badan. Maknanya dia tahu orang ini memang tidak mampu untuk bayar hutang tersebut, maka dia tetap juga susahkan orang yang susah ini. Lagu mana contohnya? Dia senantiasa melaziminya. Artinya apa? Dia orang tu nak pergi pasar pun dia kata mana hutang. Dia pergi berjalan sikit pun dia ikut je. Orang tu pergi masjid, mana hutang? Kemudian orang tu dia pergi ke kedai beli gula misalnya, contoh keperluan dia lah. Mana hutang? Gula boleh beli, mana hutang? Dia ikut sekaki lah orang kata kan. Ikut sekaki. Di mana sahaja orang tu pergi, dia pergi. Ini ingat. Ini dia panggil yang ni. Dia panggil orang pemiutang yang tak bagi tempoh bagi orang yang susah. Maka dia jatuh di dalam dosa. Dosa ini adalah dosa badan. Jadi mana-mana syarikat yang bagi hutang tu dia kena tengok keadaan orang yang berhutang dengannya. Dinilai itu. Sekira-kira kalau benar-benar dia jatuh dalam kesusahan,
maka hendaklah dia ada ihsan ketika ini untuk dia beri tempoh yang lebih lama untuk hutang tersebut dibayar kepadanya. Maka kalau dia tak bagi tempoh kepada orang yang betul-betul susah, maka seperti dia melaziminya, macam yang saya bagi contoh tadi, ikut je dia. Hingga semua tempat je tahan. Tak kisah jumpa di mana je, tengok di masjid pun tahan. Orang ramai. Macam contoh. Depan anak beranak dia pergi ziarah, balik ke kampung, pergi tahan. Mana? Boleh balik kampung ni? Mana hutang? Jadi semua tempat dia pergi tahan. Atau tak bayar hutang, saya penjarakan dia. Sedangkan orang tu betul-betul tak mampu. Maka dia penjarakan orang tersebut, maka dia masuk di dalam dosa ini. Ini kena hati-hati juga. Dia termasuk dalam dosa ini. Sedangkan orang tu memang tidak berupaya. Bukan dia menipu, dia tak berupaya. Kita lihat dan kita nilainya memang betul-betul tak berupaya. Lalu dia kata sekarang juga tak nak lagi dah tangguh. Sekarang juga kena bayar. Nak cari di mana? Maka akhirnya ini dia panggil jatuh pada dosa adamu inzaril mu'sir. Tidak bagi tempoh kepada orang yang susah. Nabi SAW kata dalam hadis Rasulullah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ini kena ingat. Dan ini isu hutang ni orang viral lah tajuk ni. Dan tajuk ni Nabi SAW dia bagi ingat kepada kita. Kalau kita bagi hutang kepada seseorang, Nabi kata man anzara mu'siran. Ini Nabi kata sesiapa yang dia bagi tempoh kepada orang yang betul-betul susah. Orang ni dia betul-betul susah, betul-betul miskin. Dia bagi tempoh kepada orang tersebut untuk bayar hutangnya. Atau khalas, saya gugurkan dia sahaja, saya halalkan saja. Dia pejam mata, tak apalah, tak payah bayarlah. Tengok kalau tunggu pun buat sakit hati juga. Nanti tak boleh bayar juga, saya halalkan je. Maka Nabi kata ni, awwad'a lahu, maknanya dia mensuhkan hutang tersebut. Khalas, dia kata tak payah bayar lagi lah. Saya bagi kira sedekah misalnya tu. Maka Nabi kata adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ni yang kita nak ni payah, bukan senang. Iaitu Allah Ta'ala berikan kepadanya di hari akhirat teduhan yang mana di saat tidak ada teduhan melainkan keteduhan arasy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan, di padang mahsyar, selain daripada 7 golongan yang disebut dalam hadis Rasulullah yang lain, imam adil, 2 lelaki yang mereka berjumpa dan berpisah kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang pemuda yang mana datang ke masjid, hatinya terikat dengan masjid, dan itu pun jarang di akhir zaman tu. Ada lagu tu. Sebab tu mahal pemberian Allah Ta'ala tu. Dan juga disebut dan perempuan dan seorang lelaki yang mana diminta untuk buat perkara untuk dibuat perkara zina dengannya oleh seorang perempuan yang dia cantik dan ada pangkat yang tinggi, ada harta. Maka dia kata saya takut kepada Allah, dan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga dia sembunyi, kira-kira tangan kirinya pun tak tahu. Itu simbolik bahawa dia tidak menunjuk akan sedekah yang dia berikan. Dan seorang lelaki yang dia menangis-nangis berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi sebut 7 golongan ini Allah Ta'ala naunginya di hari kiamat kelak dengan naungan arasy-Nya, di mana tidak ada satu naungan melainkan naungan arasy Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhirat. Dan dalam hadis ini salah seorang yang lain, maknanya golongan yang ke-8 ialah orang yang dia beri masa tempoh, ada belas kasihan kepada orang yang berhutang dengannya, dia bagi tempoh kepadanya. Tak apalah, nanti bayarlah, nanti senang-senang bayar. Atau dia terus mansuhkan hutang tersebut. Maka orang yang seperti ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya keistimewaan di padang mahsyar di hari kiamat. Allah Ta'ala
akan berikan dia berada di bawah teduhan, yakni teduhan arasy Allah pada hari tiada teduhan melainkan teduhan arasy Allah tabaraka wa taala, teduhan ataupun bayangan arasy Allah tabaraka wa taala. Dan ulama-ulama tuan-tuan, dia kata bahawa man arada an yuqrida insanan la yuqridu illa idza aqada qalbuhu ala an yaqridahu ibtigha'a mardatillah. Jadi kalau kita nak bagi ni panduan, nak bagi kita selamat daripada dosa ni, maka siapa yang dia nak bagi pinjaman, dia nak bagi hutang kepada seseorang yang lain, jangan dia bagi hutang melainkan dia letakkan simpulan di dalam hatinya, bila mana dia nak bagi hutang ini, saya bagi hutang kepadanya kerana Allah Ta'ala, nak dapat redha Allah Ta'ala. Jika dia pulangkan kembali, maka Alhamdulillah. Dan jika tidak dapat kembali disebabkan dia betul-betul jatuh dalam kesusahan, maka saya redha dengan dapat pahala. Maka orang kalau dia mana dia ada harta, dia bagi pinjam dengan niat seperti ini, dia dapat pahala baginya. Dia dapat pahala baginya. Habis tuan-tuan. Ini tajuk yang berkaitan dengan hutang. Sama ada pemiutang dan juga orang yang berhutang dengan pemiutang. Kemudian Syadaw Al-Fatani dia sebut lagi tentang wabadlul mali fi ma'siyatin, iaitu membelanjakan harta pada perkara dosa. Baik, dulu pada kewajipan hati kita telah sebut tentang syukur yang wajib. Syukur yang wajib maknanya kita tidak menggunakan nikmat Allah di dalam melakukan dosa kepadanya. Dan salah satu daripada nikmat Allah Ta'ala itu ialah harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada sedikit atau banyak. Maka harta itu yang dia rumah kita, kereta kita, harta wang kita. Dan harta ini kalau kita gunakan pada perkara dosa, maka dia jadi dosa. Dosa itu dah dosa. Harta yang digunakan untuk buat dosa, dia jadi dosa. Itu dia dosa tuan-tuan. Sama ada dosa yang kita buat dengan harta ini, dosa kecil, itu dosa juga. Dan harta yang kita gunakan itu untuk buat dosa besar, dosa juga. Maka dosa itu namanya apa? Badlul mali fi maksiatin, menggunakan harta pada perkara maksiat. Maka ini haram. Haram. Misal contoh, dia gunakan hartanya, dia bayar orang untuk pukul orang yang lain. Maka dia bagi duit untuk pukul orang Muslim yang dengan tanpa hak, itu haram baginya. Adapun kata ulama, jika ni dia bagi sebaliknya, kalau sekiranya dia ambil upah. Ambil upah ni cerita lain lah. Kalau sekiranya dia ambil upah, dia ambil harta, dia dapat harta, tetapi di atas perkara kebaikan. Misal contoh dia mengajar Quran. Jadi mengajar Quran ini, lalu orang bagi kepadanya upah, kita katakan, kita panggil upah. Boleh tak dalam syarak? Ada khilaf di kalangan ulama tentang perkara ini. Ada ulama dia kata boleh, ada ulama dia kata tak boleh. Baik, kita nak rincikan dari sudut macam ini. Kata ulama, harus seseorang itu kalau dia ambil upah di atas mengajar Al-Quran atau dia mengajar agama, jika dia mengambil upah itu sebagai jalan untuk dia buat takwa kepada Allah, boleh jadi dengan dia mengajar, dia ingat kembali hukum tajwid. Kan orang kalau tak mengajar, lupa dah hukum tajwid. Boleh jadi dia nak juga dalam masa yang sama, dia dia tak mahu lupa Al-Quran. Dengan cara itu dia mengajar orang. Tapi dia letak RM5, RM6 misalnya contoh. Maka dia nak, asal tujuannya ialah nak takwa, nak buat taat kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama dia dapat upah daripadanya. Maka orang seperti ini dia dapat pahala.
dapat pahala. Berbeza orang yang mana daripada asal memang dia nak duit. Dia nak duit daripada awal. Kenapa ajar Quran? Sebab nak duit. Maka tiada langsung pahala baginya. Lepas tu siapa tahu? Dia lah tahu diri dia tu. Bila dia buat, dia tahu apa yang dia buat. Kalau sekiranya, tengok niat dia lah. Kalau sekiranya dia buat itu bukan kerana yang pertama tadi, kerana dia nak jadikan itu sebagai jalan taqwa kepada Allah, jalan nak buat taat kepada Allah, maka dia nak buat ini, dia nak buat taat kepada Allah dengan cara yang seperti ini, dia dapat pahala. Jika tidak, tidak dapat pahala. Dan ulama sebut juga sama hukum dia dengan orang yang pergi haji. Lagu mana ni? Orang yang pergi haji, jika qasadnya orang yang pergi haji dan kadang dia bawa orang pergi haji. Yang kita panggil travel ni, dia buat syarikat travel ni. Dia pergi haji, dia bawa orang pergi haji, dia pergi haji bukan tahun ni, tahun depan dia pergi haji juga, dan dia pergi buat umrah. Baik. Di sini dan dia ambil upah di atas perkara tersebut kan. Dia buat syarikat lagi. Baik. Lagu mana ni? Kata ulama, in kana qasduhu al-asli tijarah fala thawaba lahu. Kalau memang daripada awal dia memang nak duit je dengan cara ini, maka tiada pahala baginya. Tetapi kalau dia buat ini kerana dia nak cari sebab untuk sibukkan diri, pergi ke Mekah dengan tujuan, dan dia ambil ini sebagai sampingan, maknanya dia buat ini sebagai tijarah untuk dia dapat pergi selalu ke Makkah Al-Mukarramah untuk buat haji dan umrah, maka dia dapat pahala dengan melakukan perkara tersebut. Ini disebut oleh para ulama. Kemudian di antara dosa badan juga, Syahdaw Al-Fatani sebut tentang isu al-istihanatu bil mushaf. Al-istihanatu bil mushaf maknanya seseorang yang dia tidak mengagungkan mushaf, tidak memuliakan mushaf Al-Quran. Wa bi kulli ilmin syar'i, dan juga termasuk dengan semua ilmu-ilmu syarak. Baik, apa maknanya? Maknanya di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh badan ialah seseorang dia tidak memuliakan mushaf, yakni mushaf Al-Quran, tak memuliakan dia. Maka perbuatan ini dia ada padanya dosa. Begitu juga kalau orang itu dia tidak memuliakan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis, dia tak memuliakan kitab tafsir, kitab tauhid. Bayangkan yang ada di dalamnya ayat Al-Quran, ada di dalamnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam hal ini walaupun dia bukan mushaf, dia satu surah. Dia cetak jadi surah Yasin, surah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, diletakkan dalam satu helaian. Atau dia buat juzuk satu helaian laminate surah Tabarak misal contoh. Dan seumpamanya, kalau sekiranya dia tidak memuliakannya, ada dosa padanya. Contoh lagu mana? Contoh tuan-tuan, dia jadikan wisadah. Dia jadikan tempat bantal baginya. Dia pergi ambil tuan-tuan mushaf Quran, dia pergi duduk. Dia bersandar padanya. Maka ini orang yang tak memulia mushaf. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Dia ambil, dia tak ambil berat, tak memuliakan mushaf Al-Quranul Karim. Maka bila dia baca, dia bersandar padanya, dan dia jadikannya wisadah, macam bantal. Macam mana kita bantal, kita letak supaya kita dapat bersandar padanya, maka dia buat macam itu pada mushaf, maka tak boleh. Dan juga tuan-tuan, antara yang tidak memuliakan mushaf, dan ini kena ingat, bahawa bila kita buka mushaf, jangan kita ambil buku yang lain letak di atasnya. Hatta kitab syarak, kalau kita buka, kita jangan ambil kitab lain buka padanya. Tapi kalau dari sudut susun, kita boleh susun. Kalau kita tutup, dia susun. Ini kitab fiqh, ini kitab tauhid, ini kitab tafsir, ini kitab Al-Quran.
Yang itu tak ada masalah. Sekarang ni buka. Bila kita buka, yang lain kita buka atasnya. Ini terutama profesor, mereka yang kena jaga dengan dia menghormati ilmu syara Allah tabaraka wa taala. Orang yang belajar degree, orang yang belajar di sekolah, orang yang belajar di tahfiz, ini dia kena jaga adab dengan Al-Quran. Nah, ini kena jaga. Baik. Begitu juga kertas yang ada padanya ayat. Ayat Al-Quran. Baik. Kemudian juga di antara orang yang dia tak menghormati dan memuliakan mushaf ialah dia suruh anak yang belum mumayyiz, yang tidak ada wuduk baginya, pegang mushaf sedangkan dia tak ada wuduk. Dan juga tujuan fuqaha dia ada sebut, kalau sekiranya anak itu dia telah mumayyiz dan dia nak ambil mushaf, nak belajar dengan kita nak ajar dia yang nak baca mushaf Al-Quran itu, dan syarat dia dah mumayyiz, mana umurnya 7 tahun dan dia dah boleh faham ucapan yang kita hadapkan kepadanya dan dia boleh balas dengan cara faham. Mumayyiz ni apa maknanya? Fuqaha dia kata anak itu bila kita hadapkan bicara padanya, dia faham dan dia boleh balas. Contoh kita kata satu tahun ini ada berapa bulan? Tahu dia. Ramadan berapa sekali datang dalam satu tahun? Tahu dia. Satu bulan ini, satu minggu ada berapa hari? Ayah, kalau ayah bagi kepada kamu RM10 beli coklat harga RM5, berapa baki? Ini anak kalau dia dapat jawab bukan daripada hafalannya, tapi dia dapat jawab daripada kefahamannya, dia mumayyiz. Ini satu pendapat. Satu pendapat yang lain, ulama kata bahawa jika dia dah tahu istinja sendiri, dia pandai istinja sendiri, dia pandai makan sendiri, maka dia dikira sebagai mumayyiz. Itu lebih ringan lagi, dan dia sampai umur 7 tahun. Tapi kalau dia anak yang belum sampai umur 7 tahun, dia belum mumayyiz, maka kita tak boleh benarkan dia pegang mushaf Al-Quran. Tapi kalau orang itu dia benarkan anak itu pegang mushaf Al-Quran, dan dia pula berhadas, kebanyakan anak ni dia berhadas, dan dia berhadas kecil, maka dia pula tak ada hajat untuk belajar, bukan tujuan untuk dia belajar, maka dia tidak memuliakan mushaf Al-Quran. Apatah lagi kalau dia menghina mushaf. Contoh apa menghina mushaf? Kalau orang itu dia menghina mushaf, jatuh dalam murtad. Contoh apa? Contoh kalau dia ambil mushaf Al-Quran, dia buang dalam tong sampah, walaupun dia tak ada niat dalam hatinya untuk menghina mushaf, kerana Ibnu Abidin, seorang ulama, dia kata perbuatan dia yang dia ambil mushaf tadi, dia tahu ini mushaf, dia ambil dan dia buang dalam tong sampah, itu sudah cukup menunjukkan dia menghina mushaf Al-Quran. Kerana mushaf Al-Quran bukan macam itu dimansuhkan. Walaupun dia lama, kita basuhkan dia dengan cara bakar, kemudian kita letakkan dia di kawasan kita kebumikan abunya, ataupun kita hanyutkan dia di dalam laut yang besar. Nah, itu caranya. Atau sekarang ini ada KDN, telefon KDN, ambil mushaf kita atau kita beri kepadanya untuk dia mansuhkan dengan cara dan SOP yang mereka ada hari ini, bagus, maka itu lagi bagus. Jadi kena ingat tuan-tuan, jangan sampai ke peringkat dia menghina Al-Quran. Dan ini adalah yang terakhir, dan insya-Allah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Qulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.